Okey, pernah tak anda dengar pelajar kata boleh siapkan kerja universiti sambil tutup mata je guna AI? Baru-baru ni ada satu pengakuan macam ni, agak beranilah dan memang kecoh sekejap dekat online. Jadi hari ni kita nak tengok satu artikel dari Sinar Bestari cerita pasal seorang pelajar UNIMAS dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK. Dia mengaku guna macam-macam AI, ChatGPT Premium, DeepSeek, mungkin untuk cari maklumat lebih dalam kot, dan Gemini. Semua ni untuk siapkan tugasan dia. Jadi, jom kita rungkai sikit pengakuan ni, apa orang lain kata dan apa kesannya pada cara kita belajar dan integriti akademik, kejujuran tu lah. Persoalannya, ini jalan pintas yang bijak ke? Atau kita sebenarnya tipu diri sendiri je? Teknologi macam AI ni kan, ia memang dah ubah banyak benda, terutama cara pelajar belajar. Kalau dulu kena pergi library, gali buku, sekarang semua dekat hujung jari. Betul, AI boleh tolong terangkan benda susah, boleh bantu tulis elok-elok sikit. Tapi yang menarik perhatian kita kat sini ialah macam mana kemudahan dia dilihat, macam mana generasi pelajar sekarang guna. Macam kes pelajar UNIMAS ni lah. Ia terus sentuh soalan asas. Apa sebenarnya maksud belajar tu? Betul tu. Okey, jom kita tengok lebih dekat sikit apa dia cakap. Dia dakwa tugasan tu tak kiralah banyak ke, dapat last minute ke, dia boleh siapkan sehari je sebelum tarikh hantar. Guna AI. Hasilnya pula, dia kata letup-letup. Maksudnya hebatlah agaknya. Siap ada sitasi, rujukan semua. Memang bunyi macam ajaib kan? Bukan setakat hasil kerja tu hebat. Markah pun dikata tinggi, kau padu atas 50%. Tapi kan yang paling buat orang bising, mungkin yang paling kontroversial sikit, ialah sikap dia pada pensyarah. Dia macam pandang rendah sikit, terutama yang dia panggil boomers. Istilah untuk orang lama sikit lah. Kata mereka tak boleh kesan AI, siap cakap kesiankan diorang tak dapat nak game kita. Itu satu kenyataan yang agak tajam juga tu. Sangat tajam. Dan macam kita agaklah ramai tak setuju. Artikel tu ada kumpul reaksi warganet, banyak yang risau, serius punya risau. Contohnya ada komen dari Rina Reis, alumni UNIMAS sendiri rupanya, dan Ian Sebastian. Diorang ingatkan, nanti kat dunia kerja, masa praktikal ke, AI mana boleh tolong jawab depan panel? Masa present tu, kemahiran sebenar tu tetap kena ada. Macam Nur Syazwani Syamsuddin dan Dayah Kenit HK. Diorang kata, tugasan ni bukan kerja markah semata-mata, tapi ia pasal bina soft skills, komunikasi, kerja kumpulan, pasal daya tahan mental, termasuklah isu mental health, work-life balance, semua tu. Paling penting, pemikiran kritis. Kebolehan nak nilai maklumat tu penting sangat sekarang. Era IR 4.0, TVET ni. Jadi kalau guna AI tanpa fikir panjang, dia kata, itu macam tipu potensi diri sendiri, bukan tipu pensyarah. Menarik pandangan tu. Tapi jangan kita ingat pensyarah tak tahu apa-apa pula. Macam kata Hidayah Syafi dalam artikel tu, ramai je pensyarah sedar pasal AI ni. Boleh je nilai kualiti kerja tu. Kadang-kadang mungkin diorang sengaja nak tengok macam mana pelajar guna AI tu. Bijak ke tak? Bukan sekadar guna ke tak guna. Itu satu sudut pandang lain pula kan? Ya, betul. Dan ini ada kaitan juga dengan isu AI tu tepat ke tidak. Ada komen dari Embu Ekot dan Murad. Ingatkan, kita AI ni tak sempurna 100%. Boleh salah. Jadi, kita yang guna ni kena ada ilmu asas juga nak semak balik fakta tu. AI ni patutnya jadi alat bantu. Macam tu lah. Macam kalkulator untuk kira-kira. Bukan jadi mesin yang ambil alih terus kerja otak kita. Analisis kita, pemikiran kita. Kalau serah bulat-bulat kat AI, mana perginya usaha kita? Proses belajar tu kat mana? Kalau kita cuba kaitkan semua ni kan, kita nampak satu dilema yang agak jelas. Satu pihak, AI ni memang mudah, cekap. Kagum jugalah tengok apa dia boleh buat. Tapi kat pihak lain, ada risiko besar. Risiko kita hilang kemahiran asas, analisis mendalam tu, fikir kritis dan juga etika akademik. Kerja ni hasil usaha kita ke atau mesin? Jadi, persoalan utamanya, adakah pelajar tu betul-betul belajar bila AI yang buat kerja berat tu? Intipatinya bukan sekadar boleh guna AI, tapi adakah ia jadi macam otak tambahan
yang cabar kita fikir lagi pasal hasil dia? Atau ia cuma jadi mesin salin yang pintas terus proses belajar tu? Jadi, apa maknanya semua ni untuk anda yang mendengar? Di satu sisi, kita ada keyakinan melangit dari seorang pelajar pasal kehebatan dia godam sistem guna AI. Di sisi lain pula, ada kebimbangan yang mendalam dari alumni, pendidik, orang luar pasal kesan jangka panjang, kesan pada kemahiran sebenar, pada nilai pembelajaran tersendiri. Memang tak boleh nafi. AI ni alat yang sangat-sangat berkuasa. Isunya sekarang bukan patut guna ke tak patut, tapi macam mana kita nak guna secara bertanggungjawab. Macam mana teknologi ni boleh memperkaya proses belajar kita, bukannya menggantikan terus usaha kita nak kembangkan minda pemikiran kita sendiri. Pekerja ke, atau sesiapa saja yang nak belajar, nak cari keseimbangan yang betul. Keseimbangan antara guna kemudahan teknologi dengan jaga proses pembelajaran yang betul-betul tulen dan bermakna. Fikir-fikirkan.